Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, diharapkan semoga sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat subscribers yang masih setia mengikuti Atuk Dek Studio dan termasuk juga sahabat-sahabat yang baru subscribe. Sokongan daripada sahabat-sahabat menjadi pendorong untuk Atuk Dek terus menerbitkan dan berkongsi klip video berunsur hiburan, pendidikan dan juga khidmat masyarakat, terutamanya berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebagai peringatan mesra untuk makluman, kandungan klip video yang diterbitkan dan dikongsikan Atuk Dek Studio adalah berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman pribadi penerbit, melainkan sumber rujukannya dinyatakan. Ia tidak semestinya selari atau serasi dengan pandangan mana-mana pihak lain. Ia juga tidak menghuraikan topik yang diutarakan secara terperinci. Terangan atau kepuasannya hanya menyentuh aspek asas berkaitan topik secara ringkas. Meneruskan siri keselamatan kerja pembinaan, siri ini mengutarakan langkah atau tindakan yang perlu diberi perhatian bagi melaksanakan fungsi asas pengurusan yang kedua, iaitu selepas fungsi merancang, mengatur. Fungsi ini melibatkan proses atau aktiviti pengaturan sumber dan penyelarasan kerja atau tugas bertindih bagi tugas-tugas yang akan dilakukan. Objektif utamanya adalah untuk memastikan perkiraan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi membolehkan objektif yang disasarkan dapat dicapai sepenuhnya. Fokus utamanya ialah mengatur tugas, mengatur sumber, mengatur tanggungjawab, mengatur bidang kuasa, mengatur sistem pertanggungjawaban dan mengatur serta menyelaras tugas-tugas bertindih. Bagi memastikan fungsi mengatur dapat dilaksanakan dengan teratur, rujukan perlu dibuat kepada hasil perancangan termasuk kehendak perundangan, kehendak kontrak dan prosedur-prosedur yang diluluskan. Sebagai langkah awal, proses atau aktiviti mengatur perlu menentukan skop tugas, aktiviti utama, sub-aktiviti dan tempoh masa yang diperuntukkan untuk setiap tugas utama serta sub-tugas. Sumber utama yang perlu diatur ialah sumber manusia, bahan dan jentera serta lain-lain peralatan dan kelengkapan kerja. Untuk pengaturan sumber manusia, kenal pasti kategori kaki tangan, pekerja mahir, separa mahir dan pekerja am yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama dan sub-tugas. Tentukan keperluan berkaitan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, keperluan sijil kompeten dan pendaftaran dengan pihak berkuasa berkaitan, dan tentukan juga bilangan kaki tangan, pekerja mahir, separa mahir dan pekerja am yang diperlukan bagi melaksanakan dan menyiapkan tugas utama dan sub-tugas. Manakala pengaturan bahan memerlukan jenis, kualiti dan kuantiti bahan yang diperlukan untuk melaksanakan serta menyiapkan tugas dan sub-tugas dikenal pasti dan ditentukan. Ia juga termasuk aspek berkaitan perolehan dan penghantaran ke tapak kerja. Tentukan juga bahan-bahan yang akan digunakan adalah berisiko rendah serta tidak menjejaskan keselamatan dan kesihatan pekerja serta pihak lain yang mungkin terdedah semasa tugas atau sub-tugas dilakukan. Pengaturan jentera, peralatan dan kelengkapan kerja perlu memastikan semua perkara tersebut adalah bersesuaian dengan tugas dan sub-tugas yang akan dilakukan. Ia termasuk jenis, kapasiti dan bilangannya. Tentukan juga keperluan sijil kelayakan dan operator kompeten sebagaimana ditetapkan di bawah undang-undang berkaitan. Sekiranya jentera perlu disewa, rangka jadual untuk membolehkan pesanan dibuat lebih awal dan jentera sampai ke tapak pada waktu yang diperlukan.
Tanggungjawab wujud dalam keadaan atau ketika apabila seseorang ditetapkan dengan suatu tugas yang dia dikendaki atau dijangka melakukannya. Ia perlu diatur berdasarkan kepada hierarki perjawatan dan kehendak yang ditetapkan dalam prosedur yang diluluskan. Tanggungjawab umum bagi setiap kaki tangan dan pekerja termasuk tetapi tidak terhad kepada mematuhi prosedur yang dikuatkuasakan, memakai dan menggunakan peralatan pelindungan diri yang dibekalkan, memastikan keselamatan dan kesihatan diri sendiri serta orang-orang lain, tidak menyalahguna atau mengacau ganggu bahan, jentera, peralatan dan lain-lain kelengkapan kerja, melaporkan insiden yang berlaku dan bekerjasama semasa siasatan dijalankan dan mematuhi lain-lain peraturan yang dikuatkuasakan. Kuasa bermaksud hak atau kebenaran untuk bertindak, menggunakan atau melakukan sesuatu. Setiap kaki tangan atau pekerja perlu diberikan kuasa tertentu bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Sebagaimana penetapan tanggungjawab, tahap dan had kuasa yang diturunkan tertakluk juga kepada hierarki perjawatan dan skop tanggungjawab. Secara umumnya, kaki tangan dan pekerja perlu diberi kuasa untuk menggunakan bahan, jentera dan lain-lain peralatan serta kelengkapan kerja bagi tujuan kerja yang ditugaskan, menegur dan melaporkan tindakan tidak selamat dan membetulkan keadaan tidak selamat. Pertanggungjawaban adalah mengenai kewajipan untuk bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan yang dilakukan semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Penetapan sistem pertanggungjawaban perlu menetapkan rangka kerja yang merangkumi tujuan yang sama, jangkaan yang jelas, mekanisme komunikasi yang diselaraskan, mekanisme kerja berpasukan dan bimbingan yang berkesan, dan mekanisme pengukuhan secara positif dan negatif yang jelas. Tugas bersindir bermaksud aktiviti kerja berbeza yang perlu dilakukan di lokasi dan pada masa yang sama. Sekiranya tidak diselaras secara teratur, berpotensi mewujudkan konflik, menjejaskan kecekapan serta keselamatan dan kesihatan pihak yang terlibat. Bagi menanganinya, rujuk semua pihak yang terlibat, semak dan kaji semula plan pelaksanaan projek yang dibangunkan semasa difungsi merancang. Tentukan proses atau aliran aktiviti kerja mengikut urutan logik bagi meminimumkan pertindihan. Lantik personal penyelidikan berkelayakan bagi menguasai tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Sekian secara ringkas untuk fungsi mengatur. Disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.